Scotland mempunyai struktur muka bumi daratan dan tanah tinggi dengan luasan 79.000 km persegi. Oleh kerana ia berdekatan dengan Iceland, suhu di sini boleh mencecah sekitar 12 darjah Celsius. Ternyata, Scotland lebih sejuk dari negara United Kingdom yang lain. Tahun ini kedatangan musim bunga yang agak lewat kerana hingga hujung Mei masih di akhir musim sejuk. Penubuhan Sekolah Malaysia Glasgow adalah atas inisiatif warga Malaysia di sini. Ibu bapa dan siswa dengan sukarela menjadi guru. Kelas di sini terbagi 2 jam bagi setiap sesi pengajaran. Sekolah Malaysia Glasgow ini ditubuhkan untuk memberi pendedahan kepada anak-anak Malaysia di Glasgow tentang sistem persekolahan di Malaysia dan juga untuk mendedahkan mereka kepada pelajaran bahasa Malaysia dan pendidikan Islam. Sekolah ini dibuka kepada pelajar berumur 5 tahun ke atas. Atas usaha untuk adakan kelas, mereka terpaksa menyewa sekolah lain demi menabur bakti. Di bawah satu payung Sekolah Malaysia ni, anak-anak daripada rakyat Malaysia dapat berjumpa, bersosial, berkenalan, termasuk dengan ibu bapa dan guru. So, ini salah satu aktiviti komuniti Malaysia kat sini untuk menggerakkan hubungan silaturahim dan juga supaya tak terputus hubungan rakyat Malaysia ini dengan nilai-nilai Malaysia. Sempena Hari Guru kita pada 16 Mei nanti, okey, anda ditugaskan. Pelajar diterap semangat patriotik sebagai jaminan generasi akan datang mengikut acuan Malaysia. Terima kasih guruku ini. Budaya dan adat Rusam dipupuk bagi membentuk jati diri kepada pelajar. Walaupun zaman telah berubah, budaya yang baik harus dikekal dan diwarisi secara turun-temurun. We feel happy about this class because it makes us feel like it gives us fun things to do, entertaining things to do. And when we go back to Malaysia, like they teach us how to speak Malay and that, so we remember it and that. It teaches us some stuff that we never learned before. Yes. Yeah, Murid-murid di sini diajar juga dengan tulisan Jawi agar mereka tidak melupakan asal-usul rumpun mereka di bumi Malaysia. Ada beberapa program seperti program Hari Guru macam yang hari ini, sambutan kemerdekaan, sukaneka dan sebagainya untuk memupuk semangat cintakan Malaysia dan untuk memperkenalkan kepada anak-anak murid kat sini sambutan-sambutan yang biasa kita buat di Malaysia. Aberdeen, bandar ketiga paling ramai penduduk di Scotland. Alamnya masih terpelihara dengan hiasan lanskap semula jadi wujud sejak ribuan tahun yang lalu. Di pesisir bandar ini terdapat 2 buah sungai yang bertemu sebagai nadi kehidupan. Sungai Don dari utara dan Sungai Dee dari selatan. Keluarga Dr. Syed Ahmad terpisah jauh dari komuniti Melayu di Glasgow. Cara tersendiri mendidik anak dengan pengukuhan tanggungjawab adalah melalui bersolat. Mama, okey, Mama ambil one. Selain itu, dia cuba mewujudkan persekitaran seperti kampung halaman di Kedah. Dr. Syed Ahmad Al-Haddad, anak jati Malaysia, merupakan seorang pakar bedah neuro yang terkenal di dunia. Beliau yang bertugas di Hospital Aberdeen mencipta sejarah dalam bidang neuro apabila membedah sambil berbual dengan pesakit.
Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk syakhsiah anak-anak agar bermoral tinggi dan berakhlak mulia. Walaupun anak-anak ini lahir dan dibesarkan di Scotland, mereka tetap diasuh dengan asas agama dan kesantunan Melayu. 4 orang anaknya diurus dengan baik bagi membentuk personaliti Muslim sejati. Experience saya dekat sekolah menengah dulu kat sini tahun 87, dia mula-mula saya punya dia punya experience, pengalaman awal itu tak berapa bagus sangat lah, pasal budak-budak dia orang tak faham apakah Islam, bila semayang dia orang tak tahu waktu bila nak ke semayang. Tapi lepas dia orang faham, saya explain dia orang macam mana, apa yang keperluan semayang ni, dia orang ni open jugalah. Orang memang hormat dan selalu pada memang ialah macam Hadijah kan, nak semayang, nak apa semua memang dia hormat. Kita Muslim. Hari ini Zainab cikgu pesan suruh bawa Quran, bawa ketika semayang, bawa tudung pergi sekolah. Jadi kena bawa pergi sekolah. Lepas tu macam kalau dalam study bahasa Islam, tiap minggu kita kena fikir apa kita nak ajar. Dia bagi pesan untuk mengajar lah. Dia kata mak dia yang banyak membina. Saya lah bersyukur alhamdulillah, pasal saya kerja dekat office 8 to 5, saya banyak benda-benda ni kepada saya pandang pada isteri je lah, isteri yang jaga kat rumah je. Alhamdulillah saya kerja, isteri ada peranan yang tersendiri lah, menira bawa budak-budak ni membesar semua. Alhamdulillah Khadijah pun lalu semua semudah semayang. Dugaan besar lah bila kat social. Yalah, socially memang takut jugalah kalau macam mana dia membesarkan. Saya sendiri melalui pembesaran saya kat sini dah 26 tahun lepas, waktu SPM dulu, memang susah jugalah. Takut bila saya ingat, boleh saya ada pengalaman sendiri. Saya ingat waktu mak ni lah, bapa dan ayah saya cakap, apa berlaku pun jangan tinggal sembahyang. Jadi saya ingat benda tu sendiri, jangan budak pun. Kalau Khadijah dengan Alwi pun, itulah yang benda diorang nak buat pun, jaga sembahyang. InsyaAllah lain semua akan fall into place lah. Malam kita bercerita dengan orang, memang ikut dia masuk melekat dalam kepala, dan perangai orang pun berubah lah. Bila lama kita bermeka, budak-budak boleh ke, budak-budak kan akan menurun. Yang penting ialah memanglah dugaan kat luar tu banyak, tapi yang penting kita letak baju macam mana kan. Lepas tu ialah serah pada Allah lah, memang macam-macam lah kan duduk dekat sini. Kita tu takut lah kan. Syiar Islam melalui pengajian pondok moden, pendidikan prasekolah, fardu ain peringkat sekolah rendah, dakwah masyarakat dan khatam Al-Quran menjadi tunjang kewujudan masyarakat yang berakhlak mulia, progresif dan berdaya saing. Yayasan Islam Terengganu, penggerak perkembangan Islam, meliputi pelbagai peringkat lapisan masyarakat di Terengganu Darul Iman. Mempersaksikan keimanan, pengukuhan akidah, penggunaan ketakwaan. Syahadah, satu lafaz berbeza resam. Setiap hari 6.30 minit petang di TV1. Lembaran Kudus penuh kerahmatan. Silaturahim terjalin di bulan penuh keberkatan. Sepanjang bulan yang mulia ini, paparan istimewa khas untuk anda. Ramadan menzahirkan kesyukuran di TV1. Syahadah. Malaysia bertumpu di bahagian selatan bandar Glasgow. Mereka
sering berkumpul di Masjid Al-Faruq. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelas agama diadakan setiap minggu di Masjid Al-Faruq. Ia bertujuan untuk memberi pengukuhan pengetahuan agama kerana kaum lelaki akan menjadi pemimpin keluarga. Hidup di negara bukan Islam memerlukan pendedahan efisien supaya dapat membimbing keluarga dan anak-anak. Bahasa Melayu dimartabatkan melalui penyampaian kuliah agama oleh rakan senegara. Kitab Al-Fitan ini merupakan salah satu daripada 8 buah kitab yang perlu. Komuniti Melayu di Glasgow ini sangat aktif. Bukan setakat majlis ilmu di masjid, mereka juga membuat program rekreasi bersama keluarga Malaysia di luar. Apabila meraihkan hari kebesaran Islam, mereka akan berzanji dan maulud dari rumah ke rumah dengan mengikut giliran. Walaupun komuniti Malaysia tidak ramai, tetapi mereka kuat bersatu. Bak kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Atas prinsip ini juga ukhuwah terbina, persahabatan terjalin. Hidup di perantauan memang indah, tapi banyak cabaran dan dugaan. Salah satunya adalah pertembungan budaya barat yang boleh melunturkan akidah Islam. Komuniti Islam di Glasgow membuat berbagai pendekatan bagi membendung generasi muda daripada terlibat dengan gejala negatif. Antaranya program rekreasi berbasikal bagi muslimah. Mereka bergerak menggunakan laman sosial seperti Facebook untuk mengajak rakan-rakan muslim yang lain. Berbasikal adalah aktiviti riadah yang boleh menyihatkan tubuh badan. Sekiranya ada di kalangan muslim yang tidak pandai berbasikal, mereka akan diajar hingga cekap. Mereka boleh meneroka setiap ruang di bandar Glasgow kerana terdapat kemudahan bagi laluan berbasikal. Serta juga dapat menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan di samping menghirup udara yang nyaman. We made so many memories, mashallah, and the wonderful thing is that we look forward to this time of just being together, and there's a spiritual element of it which is very nice as well. You know, we share Islamically our stories, our experience, and we've had women that have 5 kids, 6 kids at home, you know, or they've been working all week. This is just a very small couple of hours on a Saturday they get to spend just doing something different that's their own. I think the good thing about it is it creates actually a community spirit which we were kind of losing focus of, and it's getting the women together and coming together with a common interest, and we've made a lot of great friends actually out of it. Hari ini Saiful sibuk mencari barang keperluan dapur bersama anaknya di bandar Glasgow. Beliau berhasrat untuk mengadakan kenduri dan jamuan makan kepada rakan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How may I help you? I would like to learn from them very wonderful land, yeah? Just conservation functions today, yeah? Yeah. Something special, you know. I'll go get a lamb for you, yeah? No problem. That's a nice and fresh lamb, yeah? Industri daging halal mudah didapati di Scotland kerana penduduk Islam sudah melebihi 43,000 orang. Kebiasaannya daging ini adalah dari pembekal Islam di United Kingdom. Salah satu pembekal utama daging halal yang terbesar adalah syarikat Janan Meat. Produk daging halal yang dikeluarkan adalah berkualiti, merangkumi aspek kebersihan dan keselamatan makanan, di samping mendapat pengiktirafan sijil halal. Saiful lebih suka membuat kenduri dengan menghidangkan kambing kerana harganya yang lebih murah, iaitu kira-kira 70 pound sahaja.
ruang untuk masyarakat Malaysia berkumpul. Kebanyakan mereka adalah penuntut di Universiti Glasgow dan setelah tamat belajar, mereka akan pulang ke tanah air. Tetapi bagi keluarga Saiful berbeza, kerana dia terus bekerja di sini setelah tamat belajar. Semua tugasan dibuat bersama dengan seikhlas hati. Mereka banyak mengatur aktiviti begini supaya mereka dapat meluangkan masa bersama dan menjadikan ikatan yang sedia ada bertambah akrab. Di Scotland, aktiviti sebegini tidak begitu membebankan walaupun menggunakan mata wang pound. Apatah lagi dilaksanakan secara muafakat kerana keperluan harian agak murah berbanding perkhidmatan catering atau restoran. Anak-anak berpeluang bergaul dengan rakan dari Malaysia yang berkongsi rumpun budaya yang sama. Pengalaman dan didikan yang diperolehi tentunya tidak sama. Di sekolah mereka bergaul dengan pelajar tempatan yang mempunyai idealisme dan kepercayaan berbeza. Kelab Belia Muslim aktif menganjurkan aktiviti sukan dan rekreasi kepada golongan kanak-kanak dan remaja secara sukarela. Salah satu aktiviti mingguan adalah mengajar kanak-kanak bermain futsal bagi meningkatkan kecergasan fizikal mereka. Selain itu, kelab ini juga mengadakan aktiviti kelas Al-Quran, memberi makan kepada golongan gelandangan dan pelarian. Mereka turut membuat kerja amal bagi mendapatkan dana membantu orang yang susah. Here we bring the children here from 6 years to 15. We play football with them. We try and get them out of the house to make them active, healthy lifestyle. They like to stay at home and play PlayStation. So we're getting them out, making them active, increasing their lifestyle. And also we bring one of the older brothers, Sajid's here today, and he's talking a bit about Seerah, I think. So we do different topics, different brothers come, they speak about the deen. So small reminder. And we play football basically, so it's to help to get the kids off the streets on a Friday night when there's other things going on. This is inshallah a good place for them to come. But imagine that then. Setiap aktiviti yang dianjurkan, para sukarelawan akan memberi usrah atau peringatan. Even actually, ia dihidupkan sebagai satu budaya untuk saling ingat memperingati. Peserta rasa lebih disayangi apabila ada yang prihatin dan mengambil peduli. Remaja tidak rasa tersesat, malah menganggap golongan belia seperti abang yang sedang membimbing adik ke jalan kebaikan. Apabila sudah terbiasa dengan budaya sebegini, tidak ada seorang pun memberi alasan untuk meninggalkan majlis ilmu yang diadakan. So we try and get these kids to come and learn about the deen and then move on. So some of the older brothers you've spoken to, they used to come here, so now they help run the circle, so they're referees, and inshallah these guys will grow up and they will help us, and that's the idea. Sajid, who's doing the talk today, he's done the same, so he came through the whole system as a child, going through YM, and now he's one of the senior brothers. So it's a continuous circle, so the children get older, they move on to different projects. Mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Umpama di laut angkatan, di darat kerapatan. Supaya yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Barulah intan menjadi permata. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kata dahulu bertepati, kata kemudian bercari, kerana merakyatkan pentadbiran
pentadbiran dan pembangunan adalah daripada rakyat kembali kepada rakyat. Terengganu kita maju dan berubah mengikut cita rasa rakyat seiring dengan matlamat merakyatkan pentadbiran dan pembangunan. Kita akan berinteraksi kepada Facebook dan juga caller. Baik, kita ada panggilan dulu. Silakan. Tolong Ustaz uraikan dengan saya yang sebenar-benarnya tentang bab agama Islam ini. Saya tak pedih sangat. Quran ini kita dengar pun kita dah dapat pahala dah. Pernikahan berlaku tetapi mengandungnya dahulu. Ini satu isu yang biasa dalam masyarakat. Antara tips untuk kita mendapat umur yang panjang iaitulah kita jangan bergaduh dengan orang. Dengan kata lain, kita mestilah sentiasa merapatkan silaturahim. Inovasi penyampaian dan penghayatan, mukjizat agung warisan Rasulullah tercinta disahirkan ke karya diri anda. Sentuhan kreatif ke arah pembentukan masyarakat Islam celik Al-Quran. Ini dia tidak ada tanda wakaf di situ. Cuma-cumalah buat berbunyi-bunyi. Kabur nizata jahiliyah dan interaktif dalam Di Bawah Interaktif setiap Jumaat 3:05 petang di TV1. Pendekatan untuk mendidik generasi muda berbeza mengikut acuan masing-masing. Namun tujuannya sama, adalah untuk melatih menjadi pemimpin. Tak cukup dah. Generasi muda perlu ditanam dengan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur. Akhirnya, melahirkan pribadi yang baik serta memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara demi mencari keredaan Allah. Keluarga Malaysia yang hidup di negara dua apabila sampai masanya nanti akan kembali ke tanah air. Anak-anak pula terpaksa menempuh suasana persekitaran berlainan dengan pengalaman yang baru. Slogan Usaha Tangga Kejayaan memberikan kita satu peringatan bahawa kejayaan dalam sebarang bidang memerlukan komitmen dan usaha yang gigih untuk direalisasikan. Pemimpin Malaysia di sini dikatakan sangat mengenali antara satu sama lain. Sudah menjadi adat anak perantau apabila tinggal di luar negara, mereka saling memerlukan. Rakan-rakan dan jiran menjadi tempat menumpang kasih. Sekiranya dijumpai kesukaran di luar negara, merekalah orang pertama untuk meminta bantuan. Inilah kemanisan nilai sebuah persahabatan yang tidak boleh dibeli dengan kekayaan. Ia lahir dari hati yang suci mencari kehidupan yang abadi. Episod seterusnya, anak Melayu menjadi permata di bumi Belfast.